Perkara ini dijelaskan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, iaitu pada satu hari kamu berada di sisi Rasulullah SAW, tiba terdengar suara benda jatuh, lalu baginda bertanya, tahukah kamu suara apakah itu? Sesungguhnya Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda, dia terdengar bunyi jatuh, boom, dengar tak bunyi itu? Nabi tanya, kamu dengar tak? Bunyi apakah itu? Tentu Allah dan Rasul Maha mengetahui. Maka Nabi jawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan ke dalam neraka Jahanam sejak 70 tahun yang lalu, dan sekarang baru sampai ke dasarnya. Tak dengar 70 tahun, bayangkan punya api itu macam mana. Kita macam ni, macam kita lah masak kan. Kita masak, kadang-kadang rakit kat kuali tu macam ni lah. Panis kan? Bayangkan masuk dalam tu panis, makin panis 70 tahun. Macam tu lah. Macam mana kau bahalah masuk neraka, lama-lama masuk syurga? Jangan cakap. Kan? Tak terdaya tu. Kan? Sampai kan malaikat Jibril kata, Allah perintahkan penjaga neraka tu, kau nyalakan, kau bakar neraka ni selama 1000 tahun. Daripada warna dia merah sampai jadi putih lepas 1000 tahun. Dibakar lagi 1000 tahun, daripada putih sampai jadi hitam. Malahan kalau terbuka sedikit lubang pintu neraka tu, walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia tu. Macam mana nak cakap? Kan? Syurga jangan cakap lah. Syurga memang indah. Allah ciptakan yang terbaik. Syurga itu digambarkan cukup indah. Penghuninya boleh bersenang lenang dengan pelbagai jenis buah-buahan. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya syurga terdiri daripada 100 tingkat. Jarak antara dua tingkatnya seperti jarak antara langit dan di bumi. Dan Allah menyediakannya untuk orang yang berjihad pada jalannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam surah Ar-Rahman ayat 52, yang bermaksud pada kedua-dua syurga itu terdapat dua macam daripada tiap-tiap jenis buah-buahan yang biasa dan luar biasa. Ada dua macam. Makan tu macam tak payah nak gambar mengeletek-ngeletek nyawa dia sedap Macam tu lah. Selama ni kita makan buah balah-balah tak nak makan, ni makan lagi. Nak makan lagi. Macam tu. Dan tak ada pun, alah dah kenyang. Tak ada kenyang ada. Makan tak mana poi Makan tak mana poi. Minum arak boleh. Masuk tu minumlah arak. Berenang dalam arak tu pun boleh. Dek banyak. Masuk tu laki kita nak muka macam Aaron Aziz. Zap. Masuk tu lah agak apa yang terbayang ni lah macam tu kan. Selain itu, firman Allah SWT pada surah yang sama ayat 54 pula, yang maksudnya mereka ahli syurga bersenang-senang di tempat masing-masing dalam syurga itu dengan berbaring di atas hamparan-hamparan yang lapisan-lapisan sebelah dalamnya daripada sutera tebal yang bersulam, dan buah-buahan kedua-dua syurga itu dekat kepada mereka untuk dipetik. Ni baring tak payah suruh nak kopi ambil buah tu, tak payah. Sini ambil. Nak aizab ada. Macam tu lah. Tak pernah. Yang saya cerita ni pun, apa yang kita bayang tu pun, dia lagi hebat daripada itu. Macam tu. Jauh lebih hebat. Tu sebab kena ingat. Kan? Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafaatku untuk orang yang melakukan dosa besar di kalangan umatku. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nabi dah ready syafaat. Dalam banyak-banyak Nabi dan Rasul, kita tengok Nabi kita satu-satunya tak pernah doa, ya Allah kau lingkupkanlah bangsa ni. Nabi tak pernah buat. Macam Nabi Musa kan, doa tenggelamkanlah Fir'aun dan tenteranya yang zalim ini, ya Allah tenggelam. Tapi Nabi kita tak pernah doakan yang memburukkan umat dia, termasuk penduduk Taif. Baling Nabi pun, Nabi kata jangan. Nabi kata kat malaikat jangan. Sebab apa? Kuota doa Nabi itu dibawa ke akhirat, bring forward, bawa ke akhirat untuk jadi syafaat. Itu sebab Nabi tak pernah doa. Cuma satulah, ada satu doa Nabi yang sampai hari ini tak makbul. Ada satu lagi doa Nabi yang tak dimakbul oleh Allah. Apa dia? Menyatu padukan orang Islam. Itu saja. Tak apa dogi benar. Padu ya benar, nak bercakap, nak bergaduh. Wahal sama ni. Sama Islam, sama Melayu, sama. Tapi masing-masing ada kepentingan masing-masing. Kalau semua fikir agama, selesai. Kan? Tapi itulah dia. Namun begitu sikap kasih dan penyayang Allah melebihi segala-galanya, kerana dia tetap inginkan umat Islam menjadi penghuni syurga. Maka Allah memberikan peluang terakhir pada umat Islam untuk masuk ke syurga semasa perhitungan di mahsyar kelak dengan pertolongan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi hanya Nabi sahaja peluang terakhir umat manusia mendapatkan pertolongan itu sebagai jalan. Maka kita tengok syafaat ini terbagi pada syafaat umum dan syafaat khusus. Syafaat umum adalah syafaat dikurniakan kepada para nabi, ulama dan syuhada. Syafaat khusus pula hanya dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu khusus untuk umat Muhammad sahaja. Syafaat ini bermaksud permohonan oleh baginda Nabi SAW kepada Allah supaya disegerakan sesi pembicaraan dan pengadilan setelah lama sengsara menunggu di pimpinan mahsyar. Hanya umat Muhammad dapat pembicaraan awal. Sebab tu memang Nabi dapat waktu peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi naik atas. Allah kata, aku berikan keutamaan kepada umatmu di akhirat kelak. Memang kita dapat awal, dapat ten awal. Tapi ten awal pun tengoklah kita. Kan berapa berjuta bilion rakyat apa dunia ni kan. Bayangkan. Jadi ketika itu semua manusia sudah tidak tahan lagi dengan kesengsaraan yang dialami di mahsyar. Lalu mereka beramai-ramai pergi berjumpa Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa agar supaya dipercepatkan proses pembicaraan dan pengadilan. Bagaimanapun semua nabi tersebut enggan menolong, malah ada mengatakan bahawa ketika itu Allah sedang murka yang amat sangat dan tidak pernah Allah murka sebegitu rupa sebelumnya. Akhirnya orang ramai sepakat pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW untuk memohon kepada Allah supaya pembicaraan dan pengadilan segera dijalankan. Nabi Muhammad SAW bersetuju, lantas sujud bermunajat kepada Allah di bawah arasy. Permohonan Nabi itu dikabulkan dan pengadilan pun dimulakan. Selain daripada syafaat ini, ada juga beberapa syafaat yang dianugerahkan kepada Nabi seperti pertama, syafaat diberikan kepada para awliya dan salihin untuk ditinggikan darjat mereka, kedudukan mereka dalam syurga. Dan kedua, syafaat untuk menyebut orang-orang yang masih ada saki baki iman dalam diri mereka walaupun sebesar gandum. Mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga. Ya, syafaat ini diperolehi Rasulullah SAW dengan rasa belas kasihan. Baginda SAW lalu berdoa sambil menangis kepada Allah sebab nak tolong orang yang iman dia sebesar gandum tu. Nabi sayang kayak gitu. Dan begitu juga Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam sebuah hadis melalui Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahawa Nabi SAW berdoa, ya Allah, umatku mereka masih berada di dalam neraka. Permintaan Nabi dikabulkan Allah dengan firman-Nya, kami sesungguhnya redha terhadap umatmu dan kami tidak akan menyakitkan hatimu. Maksudnya mereka akan dikeluarkan pada neraka. Allah tak nak sakitkan hati Nabi. Apa yang Nabi minta dapat. Ketiga, syafaat diberikan kepada Nabi SAW untuk membantu orang yang timbangan amal kebaikannya dan kejahatannya sama berat. Sama lah baik jahat, baik sama. Nabi juga yang tolong. Nabi minta, tu ada syafaat khas untuk tu. Nabi minta, maka dengan pertolongan tersebut akhirnya orang itu berjaya juga masuk ke dalam syurga. Keempat, syafaat yang diberikan kepada Nabi SAW untuk memasukkan orang-orang tertentu ke dalam syurga tanpa hisab dan azab. Mereka yang sangat bernasib baik ini akan masuk ke dalam syurga melalui laluan khas yang telah ditentukan. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis melalui Abdul Rahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mereka berkata bahawa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Tuhanku telah mengurniakan kepadaku seramai 70,000 dalam kalangan umatku. Mereka masuk syurga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Sedang Umar bertanya kepada Nabi SAW, tidakkah Tuhan minta ditambah bilangan itu? Rasulullah SAW menjawab, ya, aku telah memohon tambahan. Lalu Allah mengurniakan kepadaku tambahan. Setiap seorang membawa 70,000 orang bersama. Nampak? 70,000 tu Nabi minta lagi. Setiap 70,000 tu, setiap seorang bawa lagi 70,000. Macam tu lah. Kok kita tak masuk dalam tu? Rugi mana-mana. Kan? Umar berkata, yang kelima, syafaat yang dikurniakan kepada Nabi SAW untuk menyelamatkan orang yang telah melakukan dosa besar dari siksaan api neraka. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, syafaat untuk orang yang melakukan dosa besar dalam kalangan umatku. Berdasarkan kepada ayat ini, adakah kita bakal termasuk dengan umat Islam yang akan dapat syafaat Nabi?